Hai, Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Bertemu lagi kita untuk video yang seterusnya. Tadi sebentar tadi iaitu kertas tugasan 2/3 dan ini saya teruskan dengan perbincangan kertas tugasan. Jadi saya akan terus merekod sebab saya tekan ulang lagi, tekan ulang lagi. Jadi siapa yang tercicir-cicir tu kamu tengok saja video yang telah direkodkan, okey? Okey, jangan stres-stres, jangan tertekan, jangan tension, tarik nafas, turun, tarik nafas, turun. Okey. Ham, ham. Okey, cikgu besarkan dulu. Ini adalah kamu punya kertas tugasan. Kasih besar dulu, nanti kamu tidak nampak. Kesian kamu kan. Kamu is very busy person. Okey, ini adalah kertas tugasan untuk L02. Tengok nombor tajuk dan juga kompetensi CA03 tingkah laku budaya di tempat kerja. Okey, di dalam sub memberikan jawapan yang tepat terhadap situasi luar biasa. Tengok tajuk yang ketiga, kertas tugasan 2/3. Okey, kita teruskan. Okey, tujuan kertas tugasan ini adalah untuk memantapkan pengetahuan dan pemahaman pelatih mengenai autoriti punca masalah, perbezaan antara realiti, prosedur piawaian kualiti dan juga penyelesaian masalah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, apakah prosedur operasi standard ataupun SOP? Okey, kita tengok A, mematuhi undang-undang dan peraturan. Sebelum ni saya dah beritahu, SOP bermaksud satu set peraturan bertulis yang didokumentasikan. Ataupun, okey tengok B, menunjukkan tanggungjawab kerja, menunjukkan hubungan antara pengarah dengan orang bawahan, arahan bertulis cara melaksanakan kerja-kerja rutin. Jadi jawapan yang tepat adalah D, donkey, arahan bertulis cara untuk melaksanakan kerja-kerja rutin. Okey, yang kedua, mengapakah SOP itu penting kepada organisasi? Sebab apa SOP penting? Saya dah beritahu sebelumnya SOP itu penting untuk yang pertama untuk mengeluarkan output ataupun hasil yang berkualiti seragam. Okey, kita tengok yang jawapan manakah yang bersesuaian A, B, C, D. Untuk menjalankan kewajipan tugas, ini dah memang menjadi kewajipan kamu. Datang bekerja, berintegriti, jalankan tugas dan amanah yang diberikan. Untuk meningkatkan keselamatan dan juga kawalan, mungkin ada sikit lah tapi biasanya berkaitan keselamatan, kawalan kita wujudkan peraturan dan juga memperkukuhkan lagi akta-akta di tempat kerja. Menunjukkan hubungan yang jelas antara pekerja. Ini bukan ni. Kita tengok antara A, B. Pekerja terbaik tidak mempunyai ingatan yang sempurna. Pekerja terbaik pun tidak mempunyai ingatan yang sempurna. Apa maksud jawapan ni? Pekerja terbaik pun tidak mempunyai ingatan yang sempurna. Maksud jawapan ni, walau sebagaimana kamu cemerlang pun di tempat kerja tu, kamu tetap memerlukan buku panduan ataupun manual penggunaan mesin. Kalau ada 100 mesin tu, ada 100 lah cara penggunaan yang berbeza. Adakah kamu mampu mengingatinya? Tidak. Mesti ada dia punya set rujukan. Jadi kita memerlukan SOP. SOP penggunaan mesin A, SOP penggunaan mesin B, SOP pemakaian masuk di stall A. Jadi pekerja yang terbaik pun tidak mempunyai ingatan yang sempurna. Jadi set arahan itu penting. Jadi jawapannya D. Okey, lihat nombor 3. Nyatakan tempat SOP yang boleh digunakan di tempat kerja. Di bilik persalinan, di dalam bilik store, di dalam dewan perhimpunan, dan jawapan antara A, B, C, D adalah di store, di lokasi kerja. Di mana lokasi kerja termasuklah store, tempat production, tempat operasi, dan yang paling penting sekali yang kamu kena cari jawapannya adalah di bilik, di lokasi kerja. Maafkan saya tersyashul. Saya nak charger kejap. Sebentar ya, tunggu ya dong.
Nak pula tempat ni. Siapa yang tak tengok video ni, tolonglah tengok ya. Cikgu ni bukannya robot, mau ulang balik kali. Sebab itulah cikgu kamu ni merakam. Kamu tahukah cikgu kamu ni sudah semakin tua. Lututnya pun sudah sakit. Jadi, kamu janganlah menganiaya cikgu kamu ya. Okey, kita lihat kepada nombor 4. Di manakah persekitaran yang popular untuk SOP dimulakan? Biasanya di mana ya SOP ni akan dimulakan? Yang paling antara banyak semua tempat, antara kafeteria, majlis taklimat, sekitar tempat kerja, tapi antara yang paling memerlukan SOP sebab ada penggunaan mesin yang bahaya, yang banyak yang perlu lepas tu mesin yang perlu diselenggara. Jadi yang paling penting, yang paling popular dululah SOP ni popular di kawasan pengoperasian, iaitu di kawasan perkilangan. Okey, kita lihat nombor 5. Mengapakah proses tindak balas menjadi penting kepada organisasi? Kenapa? Okey, yang paling penting lagi adalah untuk membolehkan organisasi menangani cabaran operasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Apakah yang dimaksudkan dengan masalah? Masalah adalah konflik. Konflik yang berlaku apabila wujudnya salah faham ataupun keraguan. Okey, keraguan kepada perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian. Bila ada masalah, bila adanya konflik, bila adanya keraguan, perlukan penyelesaian. Jadi adalah yang term yang paling tepat dengan masalah adalah keraguan ataupun perkara yang susah yang memerlukan penyelesaian. Kita lihat pada nombor 7, apakah yang anda faham dengan mencapai matlamat? Okey, matlamat ni bila kamu tetapkan sesuatu, kamu mesti capai. Bila kamu tetapkan sasaran, kamu kena capai. Okey, contohlah target saya exam bulan April ni dapat A, BM. Itu kamu punya matlamat dan kamu perlukan usaha untuk mencapai. Okey, tercapai apabila membuatnya sendiri, suatu objek atau kedudukan yang sama. Sasaran yang harus dicapai satu objek kedudukan antara dua tahap. Apa yang anda faham dengan matlamat adalah sesuatu sasaran yang harus dicapai. Bagaimanakah anda menguruskan masalah di tempat kerja? Okey, berbincang untuk jangka masa, pemerhatian dan mencari fakta. Okey, nombor 9. Pilih satu cara jalan penyelesaian masalah mengadakan sesi sumbang saran. Saya bagi tahu bila ada masalah, wujudnya masalah, pertama fokus kepada masalah, suruhkan masalah, jana jalan penyelesaian. Dalam kita menjana jalan penyelesaian ni, aktiviti yang paling penting adalah aktiviti sumbang saran. Mana kita keluarkan idea, kita keluarkan pendapat. Selepas kita menjana idea, kita memilih alternatif yang terbaik, kita laksanakan dan kita buat pemerhatian dan maklum balas. Okey, yang ke-10, apakah proses terbaik dalam membuat keputusan? Dalam membuat keputusan, apakah langkah yang paling terbaik? Pembincangan yang kreatif. Okey, pemikiran yang kreatif. Okey, dalam pemikiran kreatif ni kita akan mengeluarkan idea-idea yang terbaik dan di sinilah berlakunya aktiviti sumbang saran. Aktiviti sumbang saran akan melahirkan idea ataupun pemikiran yang kreatif. Mengapakah kemahiran komunikasi sangat penting? Sebab apa kemahiran komunikasi sangat penting? Supaya maklumat dapat disampaikan, maklumat dapat difahami, menghantar maklumat dengan jelas. Okey, yang ke-12, mengapakah halangan dan kemahiran komunikasi perlu ditandatangani? Bila berlakunya gangguan dalam komunikasi ataupun halangan di mana mungkin pendengar tidak memahami ataupun tidak dapat mentaksir maklumat sampaikan. Kenapa benda ini mesti untuk diatasi untuk mengelakkan salah faham dan kekeliruan? C jawapannya untuk mengelakkan salah faham dan kekeliruan. Okey, selesai sudah kertas tugasan. Kemudian selepas kertas tugasan, biasanya kita akan masuk kepada kertas penerangan. Di mana kertas kerja. Kertas kerja ni biasanya cikgu takkan. Kenapa pula lagi kertas kerja 1/3 ni? Katanya 2 ni kertas kerja kita akan buat di sekolah lah. Okey, selepas tu kita akan masuk kepada kertas yang berikutnya, kertas penerangan yang ke-3 pada hari esok, iaitu hari Jumaat. Di mana tajuk untuk kertas penerangan kita yang ketiga bertajuk inisiatif dan juga flexibility.
inisiatif dan juga flexibility. Okey, sekian kelas hari ni. Jangan lupa buat ulang kaji, jangan lupa buat kerja cikgu Ain dan cikgu doakan supaya kamu doakan supaya cikgu dapat pindah bulan 6 ni. Mana tahu antara banyak-banyak doa, doa kamu antara doa yang paling mustajab yang diangkat Tuhan naik ke atas langit sana. Kita tidak tahu kan. Okey, sekian kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam buat kerja.